Selamat ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita masih lagi akan menumpukan perhatian kepada apa yang sedang mendapat perhatian sebenarnya, iaitu tentang Pilihan Raya Negeri Melaka yang telah pun kita tahu sebenarnya keputusannya, dan kita ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ucapan tahniah sebenarnya kepada Barisan Nasional yang dianggap sebagai kemenangan yang cukup hebat, kemenangan yang dianggap sebagai landslide victory sebenarnya bagi Barisan Nasional. Mungkin itu sesuatu yang tidak dijangkakan, tetapi inilah follow up dan juga topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ini, iaitu merealisasikan manifesto kestabilan demi kemakmuran. Dan kita ada 3 tetamu sebenarnya yang akan kita sembang-sembang berkaitan dengan isu ini. 2 bersama saya di studio, dan insyaAllah kita juga akan menghubungi seorang lagi tetamu melalui kemudahan Skype. Baik, yang berada di studio bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Sakum yang merupakan Ketua Penerangan Veteran UMNO Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lama juga kita tak bersama sebenarnya tu. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu yang berbahagia, Encik Raja Ahmad Iskandar Faris yang merupakan pengarah komunikasi REFSA ataupun Research for Social Advancement. Betul ya? Betul. Jadi Raja, ini pertama kali bersama kami? Pertama kali di sini. Sebelum ni buat budget show dekat sini jugalah dengan pengacara yang lain. Okey, faham. Dan kita juga macam saya katakan akan juga menghubungi seorang lagi tetamu melalui kemudahan Skype. Dia sudah pun bersiap sedia sebenarnya, iaitu Yang Berhormat Datuk Muhammad Jalani Khamis yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Rembia. Jadi Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kami juga ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk kerana dapat mempertahankan kerusi Rembia, dan ini merupakan satu kejayaan pastinya secara peribadi yang cukup hebat kepada Datuk dan rakan-rakan dalam Barisan Nasional. Baiklah, kita akan dapatkan nanti pandangan Datuk berkaitan dengan apa yang telah pun berlaku, tetapi barangkali buat permulaan saya ingin dapatkan dulu pandangan daripada Datuk Zainal Abidin Sakum lah. Datuk, kalau kita lihat daripada keputusan yang telah pun kita ketahui sebenarnya, seluruh rakyat Malaysia juga sudah pun mengetahui keputusan Pilihan Raya Negeri Melaka itu, reaksi dan juga pandangan Datuk, apakah ini merupakan sesuatu yang dijangkakan ataupun di luar jangkaan sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bersua semula selepas lama tak bersua. Tahniahlah kepada semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri seluruh negeri Melaka yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemenangan. Kemenangan itu berarti tanggungjawab dan dari berapa juta orang Melaka yang terpilih hanya 28 orang saja yang akan menentukan nasib masa depan rakyat negeri Melaka dari sekarang hingga 5 tahun akan datang. Dan kita bersyukur yang pada pemenang-pemenang, kita harap dia bersyukur dan tak boleh lagi menangguh, terus laksanakan tugasan, kerana dalam waktu kita merayu undi kepada pengundi-pengundi dulu, kita telah membuat aku janji manifesto masing-masing, dan rakyat telah memilih manifesto kita untuk dijadikan landasan bagi menjayakan negeri Melaka. Dan saya nampak dalam 5 tahun ini masa merancang tak panjang, jadi munafaatkanlah dalam kawasan masing-masing mereka-mereka yang pakar untuk kawasan masing-masing. Jadi seperti saya dulu pun wakil rakyat juga. Kadang-kadang kita terpancing dengan begini. Bila kita jadi wakil rakyat, segala atur cara kita diatur oleh ketua-ketua cawangan, oleh NGO dan sebagainya. Akhirnya kita dikompang-kompang. Bila sampai tarikhnya akhir, 5 tahun dah habis, kita tak ada apa yang kita buat. Habis masa kita bekerja sana, bekerja sini, bekerja sana. Sedangkan tugas sebenarnya ialah membangunkan kawasan yang kita wakili. Jadi kena ada satu jawatan kuasa pembangunan DUN yang kita
mereka itu mengelolakan segala gerak kerja, apa cadang nak buat, apa lagi yang belum buat. Kalau dalam satu kawasan tu ada 1,000 orang, mesti ada dewan yang boleh memuatkan 1,000 orang. Ini semua kena diatur oleh ahli-ahli Dewan Undangan ini berdasarkan pengalaman kerja. Jadi saya mengucapkan sekali lagi tahniah. Ketua Menteri pun sudah angkat sumpah malam tadi. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kapal ini akan dapat dilayari dengan tak banyak masalah. Kita juga menunggu sebenarnya Datuk barisan Exco yang akan dilantik nanti. Itu juga merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya. Tapi sebelum kita bercakap tentang isu itu, barangkali Raja Ahmad, pandangan anda sendirilah, apa yang boleh kita pelajari sebenarnya daripada pilihan raya negeri Melaka ini? Boleh panggil saya Iskandar. Jadi pilihan raya atau PRN Melaka ini salah satu rasanya pilihan raya yang kedua yang kita telah lakukan dalam keadaan pandemik. Dan SOP pilihan raya pun telah dikemas kini sejak PRN Sabah. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana SOP PRN itu mengekang sesetengah pergerakan parti politik ataupun pergerakan politik itu sendiri, menjadikannya ia lebih kalau suasana dekat lapangan tu lebih suram. Kalau ada turis datang ke, ada pelancong politik datang ke, ada pilihan raya kan ni kan, tak tahu. Kalau tak ada bendera, kalau tak ada diberitahu, orang tak tahu ada pilihan raya kat situ. Dan dari segi itu saya rasa dengan kekangan yang berlaku dari segi pergerakan politik ataupun aktiviti politik itu sendiri, pilihan raya negeri kali ini telah menjadi satu setting di mana ia adalah battle of the bases ataupun pertembungan jentera ataupun pengundi tegar masing-masing, sama ada dari segi Barisan Nasional, Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Mengapa saya berkata begitu? Sebabnya sudah tentu dengan limitasi pergerakan untuk mendekati pengundi itu agak sukar. Jadi the bottom line ataupun pecutan terakhir hanya berlaku dengan adanya kebolehan masing-masing untuk menggerakkan jentera dan pergi mengundi. Dan saya rasa dari segi itu keputusan kita telah lihat, ternyata jentera ataupun machinery Barisan Nasional itu dapat menggerakkan pengundi tegar mereka untuk mengundi lebih banyak daripada parti-parti komponen parti atau gabungan yang lain. Baik, cuba kita kongsi juga bersama dengan Datuk Muhammad Jalani Khamis. Ini pun sesuatu yang penting juga sebenarnya Datuk ya. Kejayaan besar yang dicatatkan oleh UMNO dalam Barisan Nasional juga dikatakan sesuatu yang tidak dijangkakan, terutamanya kalau kita melihat kepada mainan-mainan politik, terutamanya yang melibatkan parti UMNO itu sendiri, terutamanya di pucuk kepimpinan ke bawah. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini indikasi ataupun cerminan kepada penerimaan rakyat Melaka sendiri masih lagi kukuh, masih lagi teguh kepada parti UMNO dalam Barisan Nasional? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk Zainal, Cik Iskandar, Cik Syatawi, tuan-tuan dan puan. Waalaikumsalam. Yang pertama sekali saya tengok ini tak boleh dikatakan satu kemenangan yang selesa. Tetapi satu kemenangan menembus maruah setelah jatuhan ke di PRU 14 yang lepas, yang dipimpin oleh Barisan Nasional. Jadi kita boleh katakanlah senario ni berbeza dengan PRU, kerana PRN kali ini terdapat semua elemen-elemen luar daripada seluruh negeri dalam Malaysia turun ke bawah bagi memenangkan parti masing-masing. Jadi ini bukan satu kemenangan selesa, tetapi kemenangan menembus maruah, yang mana rakyat memberi satu cabaran, buktikan untuk adakan satu kerajaan yang stabil demi kemakmuran rakyat. Saya juga tak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk Muhammad Jalani sebelum saya dapatkan pandangan daripada kedua-dua tetamu saya di studio lah. Kita tahu bahawa sekarang ini kita sedang menunggu barisan Exco yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri sendiri. Tetapi ada juga kabar-kabar yang tidak begitu menarik bermain, terutamanya semalam lah di media sosial khususnya, yang mengatakan bahawa pelantikan semula Yang Berhormat Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sebagai Ketua Menteri juga dikatakan ada sedikit tentangan juga daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Melaka, terutamanya daripada wakil-wakil UMNO sendiri. Apakah ini betul atau hanya mainan politik juga selepas tamatnya PRN ini sebenarnya?
kalau dah habis PRN tu, masing-masing tu memberi tumpuan pada apa yang telah dijanjikan lebih baiklah. Saya rasa ini hanya satu spekulasi. Kita tahu bahawasanya bajet negeri pun belum dibentangkan dan mesyuarat raja-raja pun just around the corner. Hari minggu ni. Dan kita dipahamkan semua perancangan telah dibuat untuk pembentukan dan pelantikan Exco menjelang minggu depan, dan banyak urusan-urusan kerajaan yang tertangguh, akibat PRN ini yang kita kena laksanakan. Saya rasa orang politik ini pun kemungkinan besar yang membuat spekulasi ini bukan orang UMNO ni. Saya minta maaf lah, bukan nak membuat tuduhan tapi kita bila dah menang nanti kurangkanlah berpolitik, lebihkan kepada menjalankan tanggungjawab dan tugas masing-masing. Jadi ini yang kita lakukan sebenarnya. Kita kena cepat bentuk kerajaan dengan adanya ketua menteri dulu, kerana nak menyelesaikan beberapa perkara yang penting, termasuk majlis raja-raja yang dijadualkan diadakan pada minggu ini. Okey, nanti kita kongsi lagi pandangan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Muhammad Jalani Khamis. Kita kembali semula kepada Datuk Zainal Abidin Saakob. Ini pun Datuk, kalau kita melihat kepada senario politik semasa sebelum ataupun semasa kempen pilihan raya negeri Melaka, walaupun diadakan dalam situasi yang cukup ketat sebenarnya disebabkan oleh SOP yang ditetapkan oleh SPR, ada juga pandangan dan pendapat mengatakan bahawa mungkin kali inilah mereka akan menolak UMNO dan juga Barisan Nasional. Itu pandangan yang bermain di Melaka khususnya, tetapi jelas bahawa ianya tidak menjadi seperti apa yang diharapkan oleh kumpulan-kumpulan tertentu ini. Apa faktor yang menyebabkan rakyat Melaka menerima semula UMNO dan juga Barisan Nasional? Saya nampak UMNO ni dah disekolahkan lah. Bila dia kalah PRU 14, dia dah belajar banyak, muhasabah dah banyak. Jadi cakap-cakap yang Syarkawi ceritakan tadi nampaknya berkesan kepada pandangan itu, kepada pucuk-pucuk pimpinan. Akibatnya mereka telah dengan berani, saya tidak menyangka muka baru sampai 86% diketengahkan. Betul. Ya tidak. Dan yang keduanya kita tengok muka-muka baru itu pula orang yang berpendidikan tinggi, ada doktor, ada lawyer dan sebagainya kan. Ini meyakinkan orang bahawa tugasan ini kita memang bagi kepada orang yang betul, orang yang tepat kan. Kemudian kita ingat dia akan bagi orang muda semua. Tapi rupanya muka baru tetapi dicampurkan antara yang muda, wanita dan orang yang berpengalaman dalam bidang dia masing-masing. Dan saya ingat ini menarik tawaran ini kerana orang melihat ada perubahan dalam UMNO. Selama ini tak pernah lebih daripada 30% perubahan baru. Kan? Jadi kali ini dan saya memang sangat bimbang apabila keputusan 86%, saya menunggu esok apa reaksi daripada ketua-ketua bahagian. Ada bunyi sikit-sikit. Tetapi kerja utama yang telah dibuat oleh pucuk pimpinan, mengemaskinikan jentera, maksudnya memujuk mana yang nak lari, memakat balik semula, ini telah berjaya. Dalam masa 2 hari selesai semua dan menumpu kepada jentera. Dan tentulah seperti yang ada kata nama manjanya kami panggil Datuk Jai je ni, jalan ni dia kata oleh satu kekuatannya ialah seluruh negara, jentera-jentera yang gagah di seluruh negara itu berkumpul di sana. Artinya kumpulan-kumpulan yang datang dipanggil bapa-bapa angkat ni tidak membenarkan di cawangan atau di dakwaan undang-undang itu adanya krisis-krisis yang lain selain daripada membenarkan calon. Dan saya memang melihat gerakan itu walaupun dikawal oleh SOP dan sebagainya, tapi pergerakan itu dahsyat sekali. Jadi begitu juga pimpinan-pimpinan yang macam Bosku misalnya. Bosku saya tengok memainkan peranan di mana dia hanya berjalan satu tempat ke satu tempat. Dan satu lagi Syarkawi, saya melihat bangkitnya kita panggil figura baru dalam UMNO itu sendiri yang dilihat ke hadapan. Saya boleh kalau dibenar menyebut nama pun saya berani. Misalnya kita sebut Hisham Jalil misalnya. Dia ialah ketua penerangan Barisan Nasional Negeri Selangor. Betul. Tapi dia macam lead di belah sana, menjawab segala persoalan dengan persoalan fakta, dengan manis,
dan tidak maki hamun orang. Ini orang muda yang nampaknya menarik juga. Jadi saya lihat figura-figura yang banyak ini akan menyebabkan UMNO orang nampak sudah menerima kekalahan dulu dan mereka sudah mula membetulkan diri mereka. Kita berharap PRU 15 keberanian yang dibuat di Melaka ini akan terus dilaksanakan, terutama dalam menukar calon-calon yang kita rasa dah menjadi beban itu. Eloklah mereka direhatkan bagi orang baru supaya kapal ini akan terus dapat melaksanakan tugasannya. Barangkali Iskandar, ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan bahawa disebabkan oleh jumlah ataupun peratusan mereka yang turun mengundi agak kecil 66% sahaja, dan sebenarnya jumlah inilah yang mungkin juga antara faktor yang memberi kemenangan kepada Barisan Nasional, khususnya kepada UMNO. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa mungkin rakyat Melaka sendiri yang layak mengundi tidak turun mengundi kerana mungkin mereka merasa bosan, mereka merasa jemu dengan apa yang berlaku dalam senario politik semasa dan sebagainya. Jadi mungkin boleh sekarang kongsikan tentang pandangan anda. Jadi faktanya adalah memang kita dapat lihat penurunan peratusan mengundi pada PRN kali ini berbanding dengan PRU ke-14. Dulu kita dapat dalam lingkungan 87%. Kali ini kita dapat lihat 66% saja membuang undi. Dan kita dapat lihat semua parti mengalami penurunan undi, tetapi satu Pakatan Harapan menerima penurunan paling tinggi, dan saya dapat lihat undi itu ditransfer ke Perikatan Nasional. Dan saya juga mahu meminjam kata-kata YB Jai tadi, bahawa berbeza sedikit pandangan Datuk. Ini bukan kemenangan selesa buat Barisan Nasional. Walaupun 2/3 Barisan Nasional telah memenangi kerusi sebanyak 2/3 daripada 28 kerusi, tapi margin-margin yang dimenangi itu hanyalah tipis. Bayangkan kalau 20% lagi keluar mengundi dan tidak mengundi Barisan Nasional. Mereka mengundi Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Dan mungkin kita akan dapat lihat 2/3 itu akan turun, merosot balik ke 14 atau 13. Jadi itu adalah persoalan yang kita akan tempuhi dalam PRU ke-15. Jadi dari segi ini saya dapat lihat mungkin tewasnya dua-dua gabungan lain itu adalah kerana mereka tidak dapat, seperti yang saya katakan tadi, menggerakkan jentera mereka supaya pengundi itu keluar, meyakinkan mereka untuk keluar dan menyuntik semangat untuk mereka mengundi pada hari undi. Dan dari segi itu kita dapat lihat peratusan mengundi turun ke 66%. Dan kalau misalnya ada PRU ke-15 dijalankan pada tahun depan, dan ada isu-isu nasional yang dapat menggerakkan mereka ataupun menaikkan semangat mereka untuk turun mengundi, dan saya rasa itu akan menjadi satu cabaran bagi Barisan Nasional untuk mengekalkan prestasi yang sama, mungkin dalam dari segi Parlimen Melaka pada tahun depan. Okey, cuba kita dapatkan pandangan daripada Datuk Jai sendirilah. Ialah semasa kempen dia berada di Melaka, dia berkempen dan sebagainya. Tetapi jumlah mereka yang turun mengundi dari segi peratusan pengundi itu sendiri, Datuk Jai, dikatakan hanya 66%, sama seperti apa yang berlaku di Sabah dalam pilihan negeri yang lalu. Jadi apa antara faktor Datuk Jai yang mengakibatkan ramai yang tidak turun mengundi? Adakah kerana SOP itu terlalu ketat, ataupun macam saya sebut tadilah, mungkin ramai juga yang merasakan bahawa mereka sudah tidak mau mengundi kerana ialah mungkin sudah fed up dengan apa yang berlaku dalam senario politik semasa. Pandangan Datuk Jai. Saya berada kat bawah, jadi basically kita tahu the technicality. Maksudnya permasalahannya secara detail di bawah. Tapi apa yang saya boleh rumuskan, ada kebenaran dalam kata-kata Datuk Zainal, iaitu ada kesedaran dalam diri rakyat terhadap keutuhan Barisan Nasional. Antara lainnya ialah kita punya moto jelas, kita nak satu kerajaan yang stabil untuk memakmurkan rakyat. Manakala Pakatan Harapan pula dikata maju bersama. Maju bersama siapa? Jadi 22 bulan dia memerintah pun tak ada apa yang maju, malah mundur, maaf cakaplah. Pada masa yang sama terlalu banyak politicking.
Begitu juga dengan Perikatan Nasional. Tagline dia pun tak berapa jelas dan kita tak tahu apa perjuangan sebenarnya. Jadi dalam hal ni menyebabkan rakyat agak sedar bahawasanya lebih baik pada Barisan Nasional. Kepada masa yang sama, apa yang Cik Iskandar cakap tu betul. Ya, ada kebenarannya juga di situ. Yang pertama sekali, memang akibat COVID tu anak-anak banyak memuduk bapak-bapak, mak-mak dan sebagainya, adik-beradik dan ahli keluarga agar jangan keluar mengundi. Dan ini peratusan ni paling banyak dari masyarakat Melayu. Bukan masyarakat Cina, bukan masyarakat India. Kita kat bawah ni memang kita tahu realiti ni. Pada masa yang sama juga, pada hakikatnya rakyat agak keliru. Pasal apa? Yang mana keliru ni antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kerana dua-dua ada perkataan nasional. Betul. Jadi akibat dia orang bila dia ada keliru, khususnya masyarakat Melayu, dia kata tak payah mengundi lah, asyik bergaduh je. Macam tu lah lebih kurangnya. Lebih baik saya terus terang aja cerita daripada kita retorik dalam hal ni. Jadi ini adalah elemen-elemen yang menyebabkan peratusan pengundi itu keluar. Tetapi daripada masyarakat Cina dan India pula, ramai yang tak nak balik. Pada mereka PRN ni hanya setakat peringkat negeri dan tidak mengakibatkan dasar-dasar negara. Jadi mereka tidak memberikan penekanan. Ditambah lagi pada mereka yang bekerja di luar Malaysia, khususnya di Singapura, memang terdapat sekatan SOP di situ. Pada masa elemen yang terakhir yang paling penting, iaitu recommendation ataupun saranan daripada SPR bagi golongan muda-mudi untuk mengundi daripada pukul 12 ke pukul 2 kalau tak salah saya. Ini mengakibatkan para pengundi memikirkan waktu mengundi hanya daripada pukul 12 sampai pukul 2. Jadi pada 11 pagi itu ramai yang tak keluar mengundi. Pada saya, SPR patut melihat balik arahan-arahan mereka, walaupun arahan mereka itu hanya saranan, tetapi para pengundi mengambil sebagai satu ketetapan atau peraturan. Dan ini menyebabkan sedikit confusion di kalangan pengundi waktu bila yang benarnya untuk keluar mengundi. Padahal waktu mengundi yang telah ditetapkan adalah daripada pukul 8 pagi sehingga 5.30 pagi. Jadi kalau boleh, janganlah kita membuat peraturan-peraturan baru yang agak mengelirukan para pengundi. Datuk Jai, saya juga nak dapat pandangan Datuk lah. Selain daripada apa yang Datuk sebut, ada juga yang merasa tidak berpuas hati sebenarnya dengan SOP yang ditetapkan oleh SPR sendiri dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini. Sukar untuk melakukan kempen dan sebagainya, terutamanya dari rumah ke rumah, apatah lagi untuk berhimpun, berkempen dan sebagainya. Jadi apakah ada desakan sebelum itu supaya SOP yang ditetapkan itu dilonggarkan sedikit untuk memberi peluang kepada parti-parti politik berkempen dengan lebih terbuka dan juga selesa. Jadi apakah Datuk melihat ini juga antara faktor yang perlu dilihat secara serius oleh SPR sendiri di masa-masa yang akan datang sebenarnya, terutamanya dalam ketika kita menghadapi pandemik COVID-19 ini? Saya rasa memang benar Tuan Syarkawi cakap tu. Pertama sekali, ada baik dan buruknya saranan SOP baru ni. Tetapi keburukan yang kita terima ialah banyak berlaku elemen-elemen yang tidak sihat. Saya bukan nak melemparkan tuduhan, tetapi berlaku beli-beli kewangan dan sebagainya, rasuah politik dan sebagainya. Ini adalah amalan yang tidak sihat apabila calon-calon tidak dibenarkan berkempen. Pada masa yang sama, maklumat atau manifesto parti-parti yang nak dilaksanakan tak dapat disampaikan kepada rakyat keseluruhannya. Jadi mereka masih lagi mempunyai persepsi atau fikiran seperti mana PRU14 lagi. Kerana kami gagal nak menyampaikan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Ini bagi Barisan Nasional. Manakala bagi PH dan Perikatan Nasional, mereka gagal nak menunjukkan manifesto mereka. Baik, barangkali Datuk Zainal, kita beralih kepada sesuatu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, iaitu pengumuman Barisan Exco sendiri. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam UMNO khususnya, apakah harapan Datuk sendirilah untuk melihat Barisan Exco sebagaimanakah yang mungkin akan memberikan satu impak ataupun kesan yang positif, terutamanya dalam memenuhi manifesto kestabilan demi kemakmuran ini? Jentera
kerajaan negeri selepas daripada ini akan diambil alih oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang kita panggil Exco, yang diketuai oleh Ketua Menteri. Jadi dalam menunggu nama-nama Exco yang akan muncul ini, pertama sekali tentulah kita nak melihat Exco itu terdiri daripada mereka yang mempunyai kemampuan dan mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan portfolio-portfolio yang akan ditugaskan kepada mereka. Kerana dalam sistem kerajaan negeri ini, dia Exco ini, dia tertakluk kepada Exco itu sendiri. Kalau dia aktif, maka portfolio itu cukup berjaya. Kalau dia jenis pendiam ataupun banyak rancangan, cadangan, tapi pelaksanaan tak berjaga dan sebagainya, ini akan menyebabkan portfolio itu nanti ketinggalan. Jadi untuk tujuan tersebut, saya lah yang berpengalaman sebagai setiausaha politik Menteri Besar Selangor selama 2 penggal 11 tahun. Saya melihat Menteri Besar pada waktu itu mengambil kira semua perkara-perkara yang berkaitan dengan latar belakang dan kebolehan-kebolehan ini, dan mereka ini perlu ada pengalaman mengurus dan memimpin, kerana dalam satu-satu portfolio tu orang pandai, orang cerdik, orang yang skill-skill kemahiran semua bukan ramai situ. Mereka memerlukan seorang pemimpin yang akan menentukan supaya semua kekuatan itu dihalakan kepada kerja-kerja yang nak kita buat. Saya nak mencelah di sini Datuk sikit. Nak dapatkan pandangan Datuk jugalah. Antara perkara yang dibangkitkan terutamanya semasa pilihan raya negeri Melaka ini, antara isu yang dibangkitkan ialah kononnya di dalam UMNO itu sendiri, terutamanya dalam barisan kepimpinan UMNO itu di Melaka itu ada yang dikatakan walot yang kadang-kadang mengawal siapa yang harus dilantik, siapa yang harus diketepikan dan sebagainya. Apakah Datuk melihat itu pun hanyakah mainan ataupun memang berlaku sebenarnya ketika itu? Dalam politik ni, untuk nak memberikan gambaran buruk kan kepada satu parti, kepada nak pembunuhan karakter dan sebagainya, hal-hal macam ini sudah jadi asam garam lah, asam garam dalam permainan politik itu sendiri. Dan untuk tujuan tersebut, kalau sekiranya ada, minta maaf saya fikir peringatan itu akan menyebabkan kita terhenti dan kita baiki untuk menentukan supaya hal-hal yang begitu tidak akan berlaku. Itu yang penting sangat. Sebab itu saya izinkan saya ke depan sedikit lagi, konsep ataupun norma baru dalam politik ini, di mana ketua menteri dari parti yang menang, sedangkan politik itu pula diketuai oleh pengerusi perhubungan. Jadi ini norma baru. Dan di peringkat persekutuan pun macam itu, presiden jaga parti, perdana menteri daripada orang parti yang sekarang ni jadi jadi ada misalnya kalau ataupun melalui Perdana Menteri kita ada masalah untuk menjayakan sesuatu perkara ataupun tak lulus dan sebagainya, maka kita ada satu tempat lagi untuk merayu. Kalau kita punya tu memang elok, kadang-kadang dikatakan tak elok oleh Perdana Menteri, maka ada satu tempat lagi di mana parti akan membincang apakah ini betul tak elok ataupun benda ini elok. Apakah benda ini tak elok kerana apa nama kita panggil ada rasa-rasa yang tak sedap, ataupun memang betul tak elok. Jadi saya kata ini norma baru yang diketengahkan. Mungkin ini persekutuan macam itu, Melaka macam itu. Sebab yang kedua, saya melihat saya dulu setiausaha politik. Saya juga setiausaha kepada parti. Saya buat dua-dua. Dan Menteri Besar memang jarang betul pergi ke pejabat parti.
parti ini lengang, parti ini tidak ni. Dia diperlukan hanya pilihan raya baru dia di ini. Ini pun tak bagus juga. Jadi oleh kerana itu saya fikir ini satu senario baru yang saya fikir patut diperkembangkan atau dipikirkan supaya dia menjadi semak imbang yang cukup kuat. Yang dipanggil politik menguasai kerajaan itu bukan dikuasai oleh seorang, tapi dia dikuasai oleh suatu satu pertubuhan, dan pertubuhan itu pun ada dia punya syura-syura dia yang akan terus memikirkan apa yang utama, apa yang kedua dan sebagainya. Kalau saya boleh tambah. Sebelum tu Iskandar, saya difahamkan kita ada pemanggil sekarang ini. Jadi mungkin kita dengar dulu pandangan daripada pemanggil kita. Mantan speaker Negeri Melaka sebenarnya ada bersama kita sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Wira sihat? Alhamdulillah. Silakan Datuk. Osman. Apa khabar yang ada di studio sekarang ni? Ya, semua. Saudara Ustaz Kawi. Alhamdulillah. Zainal Sakum. Yep. Assalamualaikum. Kawan lama dan Adinda. Okey, Adinda lah tu. Iskandar. Datuk Jai. Ya. Dan juga Iskandar. Saudara Iskandar. Ya, silakan Datuk. Saya tengok perbincangan malam ni cukup menarik. Okey, alhamdulillah. Datuk Jai ni kali kedua, bukan kali pertama. Dia kira calon muda, tapi kali kedua. Ya. Dan dia boleh diterima di mana-mana pun. Okey. Itu asal dia menang. Dan Datuk Zainal memang saya tahu lah, setiap bulan saya panggil dia ceramah di Melaka tu. Tak pending. Jadi dia berpengalaman luas. Ya. Jadi hari ini nampak perbincangan kita ni cukup cantik, ada semua pandangan. Dan Datuk Jai pun memberi secara terus terang. Betul. Kerana beliau calon yang dah menang, dah jadi wakil rakyat dulu lagi. Pilihan raya 2018 lagi dah jadi Adun dan Esko. Ya. Kemudian sambung lagi jadi Esko lagi. Ya. Ni sekarang ni tunggu. Saya yakin dia jadi Esko lagi. Amin. Jadi kita mempunyai pandangan-pandangan yang agak menarik hari ini. Dengan Pekanda Zainal, Adinda Jai, Datuk Jai, dan juga Saudara Iskandar. Jadi kita boleh jadikan ini sebagai satu panduan untuk pilihan raya ke-15 di peringkat Persekutuan. Melaka terlibat jugalah Parlimen. Jadi kita akan keluar sekali lagi. Mungkin agaknya peratus keluar mengundi itu kurang. Seperti Datuk Jai sebut tadi, yang tinggal jauh-jauh, yang tinggal di Singapura. Sebab keluarga saya pun ada 3 orang yang jadi yang jaga pengundi. Jadi JR lah. 30 orang dia jaga seorang. Bila telefon, anak saya 3 orang di luar Melaka. Satu kat Johor, satu kat di Selangor. Jadi setiap tak balik kata dia. Dia balik hanya untuk mengundi kerana negeri, dia tak balik. Macam tu, ramai yang macam tu. Okey. Dia tak balik. Jadi yang mengundi ni hanya orang dalam negeri Melaka saja. Kalau ada pun sikit-sikit lah yang balik, yang mungkin agaknya Negeri Sembilan, KL ataupun di Johor yang dekat lah dengan Batu Pahat ke apa, itu dia balik. Okey. Jadi hari ni perbincangan yang menarik. Okey. Dari 3 tokoh, termasuk Datuk Sarkawi pun dah ada tokoh dah sekarang ni. Lalu dia beri komen yang agak membina. Dan kadang-kadang kontroversi sikit, itu biasalah. Ya, betul. Dan saya ucapkan tahniah. Terima kasih. Sebagai mantan speaker lah selama 2 term, saya ucapkan tahniah kepada semua panel malam ni. Baik. Yang telah memberikan idea-idea yang cukup bernas dan menarik. Termasuk tadi sertakan Datuk Zainal dan juga Adinda Datuk Jai yang terus terang. Diberitahu secara terus terang dan diberani bercakap. Okey. Jadi terima kasih. Dan insyaAllah kita doa-doakan supaya kita terus
berjaya di masa yang akan datang. InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak apa ni Datuk Wira Osman, mantan speaker kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini, berkongsi pandangan dan juga pendapat yang saya kira juga cukup menarik sebenarnya. Baik. Sebelum kita bincang seterusnya, apa kata kita rehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup menarik. Sebenarnya merealisasikan manifesto kestabilan demi kemakmuran. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu di studio dan seorang yang kita sembang-sembang melalui kemudahan Skype. Baik, tadi ada sesuatu yang Iskandar ingin tambah daripada apa yang disebut oleh Datuk Zainal Abidin Sakum. Jadi silakan Iskandar. Terima kasih Saudara Syarkawi. Saya nak tambah di mana ada spekulasi di lapangan dan juga di sekitar cakap-cakap politik ni berkenaan dengan bagaimana ada pergelutan kuasa untuk jadi Ketua Menteri di Melaka. Sampaikan terpaksa Datuk Sulaiman itu diangkat sumpah pada malam itu juga, kan, berapa jam selepas keputusan diumumkan, terus kena angkat sumpah. Dan ini agak mencemarkan sedikit slogan kestabilan demi kemakmuran. Kerana tak sampai pun sehari sudah ada pergelutan kuasa di situ. Dan ini spekulasi ini disemarakkan lagi, apinya dimarakkan lagi dengan hari ini ada kenyataan media. Mungkin saudara semua boleh verify or not whether dia autentik atau tidak. Adanya kenyataan-kenyataan media yang menolak kepimpinan Datuk Sulaiman sebagai Ketua Menteri dengan menolak satu lagi calon, dengan mengangkat satu lagi calon iaitu Rauf, mantan speaker, sebagai calon Ketua Menteri. Jadi ini mungkin satu permulaan yang agak kusam bagi pentadbiran baru, dan itu mungkin perlu di-address ataupun ditangani oleh Barisan Nasional dan exco yang bakal dilantik. Persoalan yang menarik, mungkin kita tanyalah orang yang tepat sebenarnya, Datuk Jai sendiri. Kerana Datuk Jai boleh memberikan penjelasan dan pencerahan tentang apa yang dibangkitkan oleh saudara Iskandar. Datuk Jai, betul ataupun tak betul? Ini memang spekulasi. Sebenarnya just a speculation, malah mungkin provokasi yang dibuat oleh media massa. Datuk Seri Pengurusi Perhubungan Negeri pun telah membuat satu kenyataan. Malah semalam juga telah membuat satu kenyataan sebenarnya pada pukul 11 pagi yang menyatakan bahawasanya tidak ada sebarang berita sebegini. Kita baru menang, jadi orang nak tarnish kita punya image. Ya, memang betul-betul spekulasi. Memanglah benda-benda rekaan ni sentiasa. Kalau cerita fiksyen tu lebih sedap daripada realitinya. Realitinya tak ada. Kita nak cepat buat kerja, banyak kerja menunggu, dan tidak ada spekulasi bahawasanya ada bantahan dan sebagainya. Malah kita tengok saja undi popular Datuk Seri Sulaiman, kita dah tahu penerimaan rakyat negeri Melaka bagaimana. Ya, untuk pengetahuan tuan-tuan di sana, Datuk Zainal, Cik Iskandar, Tuan Syarkawi kita, kalau di sini kita lihatkan macam mana Datuk Zainal cakap tadi, bahawasanya ada big figura-figura yang terkenal seperti Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang menjadi lambang kat poster-poster dalam negeri Melaka. Sedangkan di banyak rata-rata kawasan di dalam Dewan Undangan Negeri, masing-masing calon untuk Barisan Nasional hanya meletakkan paling kuat pun satu keping atau dua keping saja wajah Datuk Seri Zaid Hamidi atau Datuk Seri Ketua Menteri itu sendiri. Ya, bermakna pilihan rakyat tu adalah berdasarkan parti dan berdasarkan calon yang dipertandingkan, dan tidak memerlukan sebarang figura besar untuk meletakkan satu bebanan atau tekanan untuk mendapatkan undian. Ini terbukti. Dan pergilah ke mana-mana, tengoklah di mana-mana rakaman, boleh lihat bahawasanya Barisan Nasional banyak mempamerkan calon di kawasan itu tersendiri. Tidak membawa mana-mana foto-foto figura yang secara
boleh dikatakan dilambakkan dalam kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri di Melaka ini, sehingga kan ada pula kata kita cadangkan pula besok 1N29 iaitu Dewan Undangan Negeri Pulau Besar untuk figura-figura ini bertanding pula di situ. Jadi kalau nak katakan bahawasanya ada tekanan untuk menolak Datuk Seri Sulaiman, saya boleh sahkan 100% perkara ini tidak benar. Okey, Datuk Jai, satu lagi soalan memerlukan jawapan yang ringkas daripada Datuk Jai jugalah. Ini tentang Esko. Kita pun banyak bercakap dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio bersama dengan saya. Tetapi ialah kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Barisan Nasional, terutamanya UMNO, mengendengahkan banyak anak-anak muda, muka-muka baru dalam saingan kali ini, dalam pencalonan yang dibuat, muka-muka baru yang begitu hebat sebenarnya. Jadi apakah Barisan Esko juga nanti kita boleh melihat bahawa akan ada muka-muka baru yang akan diletakkan sebagai Esko kerajaan negeri? Saya yakin insya-Allah taala Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ketua Menteri akan membuat keputusan yang terbaik insya-Allah taala. Dan sudah pastinya macam mana Tuan Syarkawi kata tadi, ya memang akan ada muka-muka baru. Jadi ini bagi tujuan kesinambungan pemerintahan dalam negeri Melaka yang memang kita rencanakan. Sudah pasti saya beri jaminan insya-Allah memang akan banyak timbul wajah-wajah baru dalam yang memegang portfolio yang berkaitan. Okey, menarik. Baik, Datuk Zainal, kalau kita melihat kepada, kita pergi lebih jauh sedikitlah daripada apa yang kita bincangkan sekarang ini. Berasaskan daripada kejayaan Barisan Nasional di Melaka dalam pilihan raya negeri ini, apakah ianya memberi satu gambaran yang positif kepada kedudukan Barisan Nasional sendiri dalam PRU 15 yang akan datang? Sebelum saya nak menjawab, ini soalan penting sangat tadi. Pasal Datuk Rauf tadi, selaku jawatan kuasa veteran Malaysia, saya dengan Datuk Osman Desa, Datuk Mustafa Yaakob, rombongan sudah pun jumpa dengan Datuk Rauf dan juga Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali pada 7 hari bulan esoknya penamaan calon. Jadi kita courtesy call dekat dia, dan dia telah memberi taklimat keseluruhan dari Melaka, Datuk Rauf ni. Lepas dia bercakap tu, dia kata kita akan mengkedepankan, kata dia, dengan ini, dengan resminya kita mengkedepankan untuk jadi saksi kepada ni, tuan-tuan jadi saksi, Datuk Seri Sulaiman akan menjadi Ketua Menteri Melaka sekiranya Barisan Nasional menang. Sekarang kita minta Datuk Seri Sulaiman beri ucapan. Datuk Seri Sulaiman beri ucapan selepas dia berucap. Jadi artinya dia dah bercakap pada waktu itu pada kami ni veteran, orang tua lah, takkan dia nak mainkan kita. Jadi saya fikir ini tadi yang saya sebutkan tadi, hal-hal begini ni banyak spekulasi lah kan. Jadi balik semua, adakah kemenangan ini akan memberikan satu kita panggil harapan besar pada masa akan datang? Yes. Kalau UMNO membuat analisa dalam apa yang dikehendaki oleh rakyat sekarang ni, dia berkehendakkan macam disalinlah, bagi tukar pimpinan-pimpinan tu supaya memperlihatkan keremajaan UMNO tu ada. Dan memang nampak rakyat berkehendak, maka kita penuhi kehendak rakyat tersebut. Sebab yang penting bagi kita menubuhkan kerajaan. Yang keduanya, kalau kita lihat perkembangan di masa akan datang, yang saya kata tadi, yes, tetapi jangan lupa pula pada masa akan datang 18 tahun yang baru ni, dengar cerita kata Iskandar tadi lebih dekat 7 juta lebih yang akan masuk menjadi pengundi. Ini juga satu perkara yang mesti diatasi. Maka oleh kerana itu saya fikir figura-figura seperti Dira yang diketengahkan itu kan, dan saya fikir figura yang macam itu kali pertama di ketengah dan menang ni, dan ia boleh kita ambil, maksudnya bila kita nak mengetengahkan calon itu mesti orang terima, orang dah kenal, servis dia bagus dan sebagainya, itu mesti termasuk dalam tu. Jadi saya fikir ambillah satu pendekatan baru, mengambil kira yang 18 tahun ni sebab 7 juta orang yang akan mengundi pada PRU akan datang ini, dan juga kita akan membuat servis kepada rakyat. Jadi kita nak pimpinan-pimpinan UMNO terutamanya yang menjadi teras parti ni mesti sedar bahawa
memimpin parti ni, jangan kita terasa kalau tak ada kita parti ni rosak. Tak boleh macam itu. Sebab itu kita bercadang supaya setiap orang tu bertanding dua penggal. Sebab dalam masa dua penggal dia mesti meletakkan orang 3-4 orang di pejabatnya itu bagi menggantikan dia dua penggal. Siapa hebat dia akan pergi. Kalau tidak sekarang ni kadang-kadang musuh dia yang naik. Bila musuh dia naik, dia tak nak bekerja. Jadi oleh kerana itu kita harap kesinambungan itu bergerak dari sekarang lagi. Jangan nanti sampai masa oleh kerana pucuk pimpinan suka kepada orang ni, dia ni musuh dengan orang ni, naikkan dia, berkocau bilau, tapi yang akan mudarat ialah parti kita. Ketewasan PH Iskandar adalah sesuatu yang mengejutkan sebenarnya, mungkin tidak dijangkakan, dan kemenangan Barisan Nasional juga dikatakan disebabkan oleh sokongan daripada pengundi-pengundi Melayu, khususnya lah yang memberi kekuatan kepada Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini. Tetapi ketewasan PH itu, pandangan Iskandar, di mana silapnya? Saya rasa ini adalah satu pilihan raya disebabkan norma baharunya, proses SOP dan pembawakan pilihan raya ini, di mana ramai analisis dan juga ahli politik tidak dapat membaca bagaimana outcome atau result keputusan yang akan terjadinya pada hari ataupun hari selepas pilihan raya. Kebanyakan yang ditanya sama ada think tank ataupun badan pemikir yang lain, semuanya tidak berani untuk mengunjurkan berapa seat ataupun berapa kursi yang akan dimenangi oleh mana-mana pihak. Sebab tiadanya aktiviti pilihan raya seperti santuni pengundi, ceramah mega, ceramah kelompok. Jadi susah nak menilai bagaimana pembawakan atau penerimaan pengundi itu kepada parti-parti politik yang bertanding. Dan dari segi ini saya rasa kita berbalik kepada poin saya yang utama, iaitu ini adalah satu pertembungan antara pengundi-pengundi tegar, gabungan-gabungan yang bertanding semasa pilihan raya negeri ini. Jadi kalau nak katakan penerimaan pengundi Melaka itu secara menyeluruh kepada satu pihak atau pihak penolakan kepada pihak yang lain, mungkin itu tidak tepat. Tetapi ini mencerminkan bagaimana satu gabungan itu dapat menggerakkan jentera mereka dengan kekangan-kekangan yang ada disebabkan norma baharu pilihan raya. Jadi saya rasa dari segi ini setiap gabungan perlu ada muhasabah diri, reflection dalam masa 1 tahun. Kalau pilihan raya diadakan pada 2022 dengan adanya undi 18, adakah mereka dapat bagi Barisan Nasional, adakah mereka dapat mengulangi prestasi ini? Bagi Pakatan Harapan, bagaimana mereka mahu bangkit kembali untuk menerajui kerajaan, dan Perikatan Nasional bagaimana mereka mahu membuka ruang, kerana mereka sekarang sudah ada 2 kerusi, dan salah satu kerusi itu adalah kerusi kubu kuat Barisan Nasional, iaitu Sungai Udang. Dan di Sungai Udang ni kita tahu ada kem tentera dan pengundi polis yang ramai, 42%. Jadi di mana silapnya, di mana salahnya, ini semua perlu dimuhasabah diri. Kita perlu bermuhasabah dan mencari pengajaran dan pembelajaran daripada episod ini. Dan saya rasa itulah yang perlu dilakukan oleh semua gabungan politik di PRN Melaka. Okey, Tok Zainal, kalau kita lihat daripada popular votes lah, undi popular, ini pun selalu dijadikan sebagai perbandingan sebenarnya. Tak jauh berbeza sebenarnya di antara PH, PN dan juga UMNO sendiri. Barisan Nasional popular vote-nya hanya 38%, sementara PH 36%, dan Perikatan Nasional ialah 24%. Jadi tidak jauh beza sebenarnya. Jadi apakah ini juga sesuatu yang perlu dilihat, kerana ianya akan menjadi satu cabaran yang cukup hebat dalam PRU ke-15 nanti? Kalau kita melihat daripada statistik itu, kalau bercantumlah bersatu tu masih dalam PKR kan. Kemudian PAS pula secara solo misalnya dia lawat macam dulu balik, kita rasa mungkin berubah keputusan ni. Kan. Tetapi bila mereka berpecah, bersatu dengan PKR berpecah dengan DAP, maka kita dapat nampak undi mereka berpecah sesama dia kan. Jadi ini menyebabkan undi Barisan Nasional jadi solid daripada orang-orang yang simpati ni. Kemudian pula kita tengok undi-undi ahli-ahli PAS yang nampaknya mereka setahun setengah
sudah bertepuk tampar dengan UMNO tu di kawasan masing-masing. Ini arahan dari atas. Arahan dari atas supaya bersama dalam program apa semua. Mereka buat banyak program. Masa itu saya nampak sangat. Lepas tu tiba-tiba dia kata jangan bagi Barisan Nasional. Sedangkan orang dah baik. Jadi ini semua perkara-perkara yang dapat nampaknya dilihat sebagai satu kita panggil faktor juga yang menyebabkan Barisan Nasional nampaknya dipandang tinggi kerana parti yang ini dulu dia terpaksa menyelesaikan masalah kami minta maaf kerana janji kami dulu tak dapat ditunaikan. Hal-hal macam ini menyebabkan dia orang sulit. Tak tahu sampai PRU 15 ni mereka pula ada isu baru. Itu BN kena bersiap. Okey, BN kena bersiap. Siap. Jadi kita kena tanya Datuk Jai lah di penghujung ruang bicara ini. Datuk Jai tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Datuk, daripada apa yang disebut oleh Datuk Zana tadilah, janji harus ditepati dan tugas berat dan juga janji Datuk lah kepada pengundi-pengundi yang telah pun memberi sokongan kepada Barisan Nasional untuk memenuhi manifesto kestabilan demi kemakmuran. Jadi janji dan juga jaminan yang boleh Datuk berikan kepada masyarakat ataupun rakyat Melaka sekarang ini. Tepat tu. InsyaAllah kita ikrar, kurang berpolitik, stabilkan kerajaan, pastikan semua tanggungjawab kami laksanakan sebaik mungkin, dan kami tawakal kepada Allah Ta'ala agar kemakmuran itu menjelang tiba. Sekarang masa untuk Melaka bangkit, masa untuk Melaka bangkit dari semua kerosakan, terlalu banyak politik 22 bulan dan COVID selama 18 bulan. InsyaAllah kita akan berjaya. Baik, terima kasih Datuk Jai dan Bang Kali. 1 minit juga Datuk Zainal, ada lagi yang ingin Datuk sampaikan kepada penonton-penonton kita? Kepada semua pengundi kita ucap tahniah kerana matang untuk membuat keputusan kepada calon bukan calon lagi dah yang akan menubuh kerajaan. Tunaikanlah janji yang telah pun disebutkan. Dan saya nak merakamkan rasa apa kita panggil salute saya lah kepada jentera lah yang meninggalkan rumah tangga dan tempat tinggal, duduk di mana-mana untuk menentukan supaya menang, walaupun SOP cukup ketat, tapi mereka melaksanakan kerja juga. Itulah kesan apabila kita kalah, kita bangkit balik itu. Itu sebenarnya patut dijadikan satu teladan yang baik untuk kita semua. Okey, 1 minit saya juga bagi ruang kepada Iskandar. Jadi bagi PRN ini implikasi dia besar walaupun dia hanya pilihan raya negeri. Salah satu persoalan utama saya rasa yang sedangkan penonton pun akan ada satu persoalan ini, ialah sama ada Barisan Nasional akan bergerak solo atau tidak untuk PRU ke-15. Sebab mereka telah nampak prestasi mereka memberangsangkan bila bergerak solo. Jadi adakah mereka akan meneruskan PRU 15 dengan bergerak solo, dan Perikatan Nasional sebaliknya. Dan satu lagi, rakyat tertanya-tanya dan tertunggu-tunggu untuk lihat adakah politiking di peringkat negeri akan berterusan ataupun terhenti di sini bila kita dah melaksanakan pilihan raya ini. Dan itu adalah persoalan-persoalan yang saya rasa wakil rakyat ini perlu tunjukkan kepada rakyat. Baik, terima kasih kepada Raja Ahmad Iskandar Faris. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Sakom kerana sudi bersama dengan kita, dan tentunya jutaan terima kasih juga kepada yang berhormat Datuk Muhammad Jalani Khamis, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri ataupun Adun Rembia. Dan tentunya kami juga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Tetapi apapun, kita jangan lupa bahawa kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19, dan patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan selalulah ingat bahawa kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting sebenarnya kita jaga negara kita. Jumpa lagi.